Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini saya akan bentangkan Asian Kumpulan SKSD 2143 Warisan dan Antiquity Berkumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang pelajar iaitu Muhammad Iqbal bin Rosli A18045, Muhammad Syamil Dahab bin Suhaimi A180277 dan yang terakhir Nur Hakim bin Rosli A180302. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik di mana negara ini kaya dengan warisan dan budaya tersendiri. Terdapat berbagai tarifan mengenai warisan budaya. Antaranya adalah warisan budaya merupakan satu corak kehidupan yang menggambarkan sesebuah tamadun sama ada ia bersifat ketara ataupun tidak ketara. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO merupakan badan yang memantau perkembangan warisan di dunia. Bahkan UNESCO juga merupakan badan khas yang merangka undang-undang mengenai warisan. Dan UNESCO bertanggungjawab untuk mewartakan sesuatu warisan di sesebuah negara. Melalui daripada konsep warisan mempunyai dua, iaitu warisan budaya ketara dan budaya tidak ketara. Okey, bagi warisan budaya ketara iaitu sesuatu yang tetap dan tidak bergerak. Manusia melakukan kerja-kerja yang berkaitan dengan ekonomi dan aktiviti sosial semasa usaha untuk memenuhi keperluan kehidupan. Ini menghasilkan bangunan, monumen, mercu tanda, artifak seperti patung, busana, batu nisan dan manik yang dilihat dari sudut seni, bidang hiasan, ukiran motif dan corak pada dinding dan tiang bangunan. Warisan budaya tidak ketara pula merujuk kepada kegiatan budaya yang wujud melalui hasil cipta dan idea berdasarkan pengamatan terhadap alam untuk mengisi ruang kehidupan seharian mereka. Warisan tidak ketara ini juga sering berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan kepakaran yang dimiliki oleh manusia yang diterima melalui proses pengamalannya yang diwarisi secara dipelajari atau mimpi. Warisan budaya tidak ketara boleh diturunkan secara turun-temurun dan diwarisi secara dari generasi ke satu generasi. Warisan budaya tidak ketara ini juga boleh dibahagikan mengikut aktiviti yang dilakukan oleh manusia seperti tradisi lisan, seni persembahan, muzik, lakonan, nyanyian dan lukisan. Satu warisan budaya di Malaysia adalah songket. Songket merupakan seni tenunan tradisional Malaysia dan songket ini merupakan hasil seni yang diperkenalkan oleh kaum wanita di sekitar Tanah Melayu dan Sarawak. Seni tenunan ini merupakan teknik kesenian yang telah wujud 500 tahun sebelum Masihi. Di Tanah Melayu, seni tenunan songket Melayu ini tertumpu di sekitar negeri Kelantan, Pahang, Terengganu, Sabah dan Sarawak. Songket ini mempunyai nilai yang tersendiri khususnya dalam menggambarkan identiti orang Melayu. Pada awal pengenalan terhadap kain songket di Tanah Melayu, ia ditenun bagi kegunaan golongan sultan, raja dan bangsawan. Kaedah bagi menghasilkan kain songket ini masih menggunakan cara tradisional di mana teknik ini sudah digunakan sejak abad ke-16. Bukan itu saja, penggunaan songket telah berevolusi di mana selain daripada bangsawan dan sultan, rakyat biasa juga boleh menggunakan songket sebagai pakaian tradisional untuk menghadiri majlis-majlis adat atau sebagainya. Seterusnya adalah motif songket Melayu. Songket Melayu ini terbagi kepada beberapa jenis motif. Antaranya adalah motif flora, motif fauna, motif kosmos, motif alam benda, motif geometrik, motif makanan dan motif kaligrafi. Setiap motif ini membawa maksud yang tersendiri. Misalnya songket motif bunga tanjung apabila ditafsirkan dengan secara mendalam. Motif bunga tanjung ini membawa kepada ucapan selamat datang kepada para tetamu. Warisan budaya Malaysia yang seterusnya adalah silat Melayu. Silat merupakan sejenis seni mempertahankan diri dan digunakan pakai bagi seseorang itu sekiranya diancam. Menurut UNESCO, seni mempertahankan diri silat ini telah berkembang di mana ia telah menjadi sebahagian daripada amalan yang berkaitan dengan jasmani dan rohani. Di peringkat negara, Malaysia terdapat sebanyak 446 jenis silat yang berdaftar di bawah Pertubuhan Silat di negara ini. Di Malaysia, kesemua jenis silat bernaung di bawah Persekutuan Silat Kebangsaan Malaysia atau Pesaka. Salah satu seni silat yang berada di Malaysia adalah silat harimau, di mana ia menggunakan gerakan berirama estetik. Bukan itu saja, gerakan dan serangan daripada silat harimau ini diilhamkan daripada serangan harimau. Bunga atau tari merupakan pergerakan permulaan bagi seseorang itu memulakan silat. Pada peringkat buah, ini seseorang itu akan menyusun gerak asas silat. Seni silat ini menggunakan sistem perguruan di mana setiap pembelajaran seni silat itu akan dibimbing oleh guru yang begitu mahir di dalam seni silat.
Seterusnya, warisan budaya di Malaysia adalah pantun. Pantun merupakan kesenian berbicara yang diamalkan di Malaysia dan Indonesia. Menurut UNESCO, pantun merupakan satu kesenian berbahasa yang digunakan untuk menyatakan idea dan emosi yang tertentu. Pantun ini mempunyai beberapa ciri utama, antaranya adalah kebiasaannya pantun mempunyai skema rima akhir yang sama. Misalnya setiap baris di dalam rangkap akan berakhir dengan huruf dan abjad yang sama. Pantun ini boleh dijemakan dalam pelbagai bentuk, misalnya muzik, lagu dan tulisan. Contoh pantun adalah seperti yang dipaparkan, di situlah letak pedang pahlawan dekat dengan si taman bunga. Datuk Hang Tuah pernah berpesan, takkan Melayu hilang di dunia. Pantun itu sendiri mempunyai makna dan falsafah yang menterjemahkan pemikiran masyarakat dahulu. Segelintir masyarakat menggunakan pantun bagi memberikan nasihat, tunjuk ajar dan berkaitan tentang ajaran agama. Seterusnya, saya akan menyambung warisan budaya yang terdapat di Malaysia. Yang pertama ialah Dondang Sayang. Dondang Sayang adalah seni tradisional Melayu yang masih diamalkan di Melaka oleh 4 komuniti Malaysia Melayu iaitu Bawah Banyonya, Ceti dan Portugis. Amalan ini menggabungkan unsur muzik, violin, gong dan rebana atau rebana. Seterusnya, lagu dan nyanyian mempunyai jenis puisi merdu yang indah. Juga dikenali sebagai balada. Cinta lagu-lagu ini digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan perasaan cinta dan memberi nasihat mengenai topik khas seperti cinta dan kebaikan. Seterusnya, berdasarkan tradisi mempersembahkan Dondang Sayang disertai dengan muzik dan dinyanyikan oleh 2 penyanyi berlainan jantina yang bernyanyi. Biasanya penyanyi Dondang Sayang adalah individu yang sangat cekap dan mahir dalam bacaan puisi. Persembahan ini selalu dilakukan terutama semasa perhimpunan perayaan dan pesta. Pada masa kini, banyak program aktiviti dan yang telah dianjurkan untuk mereka yang berminat untuk mengambil bahagian dan meningkatkan kemahiran nyanyian dalam persembahan mereka. Seterusnya, warisan budaya yang terdapat di Malaysia ialah teater mayung. Teater mayung merupakan teater perupa yang dicipta oleh masyarakat Melayu Malaysia. Ini menggabungkan muzik, lakonan, vokal dan instrumen, gerak isyarat dan pakaian yang rumit. Khususnya persembahan ini dilakukan di kampung Kelantan, di barat laut Malaysia, di mana tradisi ini berasal. Mayung dilakukan terutamanya sebagai hiburan atau untuk tujuan ritual berkaitan dengan amalan penyembuhan. Pakar percaya bahawa mayung muncul dengan baik sebelum Islamisasi negara. Dia dipersembahkan sebagai teater diraja di bawah naungan langsung Kesultanan Kelantan sehingga tahun 1920. Oleh itu, tradisi ini digunakan dalam konteks luar bandar tanpa mengabaikan banyak penambahbaikan seperti reka bentuk pakaian yang canggih. Persembahan khas mayung dilakukan dengan persembahan diikuti dengan tarian, lakonan dan muzik serta monolog dan dialog yang diperbaiki. Seterusnya, di persekitaran kampung tradisional, persembahan diadakan di atas pentas terbuka sementara yang dibina daripada kayu dan daun sawit. Penonton duduk di 3 sisi pentas. Bahagian 4 dihaskan untuk orkestra yang terdiri daripada biola berduri 3 tali teropak, sepasang gendang tong dan gong. Kebanyakan peranan dilakukan oleh wanita dan cerita-cerita ini berdasarkan cerita rakyat Melayu kuno yang dipenuhi dengan watak-watak diraja, ketuhanan dan badut. Mayung juga dikaitkan dengan ritual di mana bawah juga sembuh melalui lagu dan pemilikan roh.
Seterusnya, saya akan menyambung warisan budaya yang terdapat di dunia. Warisan budaya yang pertama ialah kaligrafi tradisional dalam seni Islam di Turki. Kaligrafi di Turki ini juga dikenali tulisan had adalah amalan perabot namanya, menulis huruf asal Arab dengan cara yang diukur dan berkadar sambil mengambil kira nilai estetik tertentu. Alat tradisional termasuk jenis kertas tertentu yang berkilat dengan bahan organik, pen buluh, pisau, pen papan khas untuk memotong, pen buluh, dawat jenaga dan kes pen. Ramai kaligrafi atau penulis had membuat alat mereka sendiri dan mereka memainkan peranan penting dalam menghantar tradisi had, menyampai pengetahuan kemahiran kraft dan nilai mereka melalui perantas. Had boleh ditulis di atas kertas atau kulit. Ia juga boleh digunakan pada batu, kaca dan kayu. Antara lain, terdapat juga gaya had yang berbeza dan amalan ini secara tradisinya digunakan untuk menulis Al-Quran dan hadis. Serta puisi juga turut digunakan dalam penulisan had, serta untuk surat-menyurat negeri seperti fatwa dan warak kaya dan di bangunan agama dan awam. Dalam Islam, had dilihat sebagai cara bukan sahaja menulis idea tetapi menggambarkan secara visual. Sehingga hari ini, had masih digunakan dalam karya suci dan sastra di masjid di Turki. Seterusnya, saya akan menjelaskan memanah tradisional di Turki. Memanah tradisional Turki merakumi prinsip ritual dan amalan sosial ketegangan peralatan tradisional disiplin memanah. Teknik menembak yang telah berkembang selama beberapa abad. Sebenarnya sukan memanah memenuhi secara berunsur-unsur sehingga pemerintahan Muhammad kedua yang berusaha keras untuk memulihkannya. Sebab kami dalam menulis buku sejarah pembinaan dan penggunaan buso ini, beliau menyatakan bahawa kehebatan buso di Turki. Kedinamikan dalam meneliti warisan budaya yang terkandung dalam Intangible Culture Heritage adalah seni mempertahankan diri tahtib. Hal ini dikatakan demikian kerana di Mesir kuno, tahtib digunakan sebagai satu bentuk seni mempertahankan diri. Peranannya sejak itu telah berubah kepada permainan perayaan, tetapi beberapa simbolisme dan nilai yang berkaitan dengan amalan itu dikekalkan. Warisan ini juga adalah bertujuan untuk dipersembahkan di hadapan penonton dan ia melibatkan pertukaran ringkas tanpa kekerasan antara dua musuh. Masing-masing menggunakan kayu panjang sambil muzik rakyat dimainkan di latar belakang. Kawalan sepenuhnya mesti dilaksanakan kerana mogok tidak dibenarkan. Amalannya adalah lelaki sama ada muda dan tua, kebanyakannya daripada populasi Sedi di Mesir Hulu, terutamanya kawasan luar bandar di mana kayu tahtib telah digunakan oleh sebahagian daripada kehidupan seharian mereka dan dianggap sebagai tanda kedewasaan. Dalam Intangible Culture Heritage itu juga turut menggambarkan sebuah warisan budaya yang dikenali sebagai Hari Orang Mati. Seperti yang diamalkan oleh komuniti orang asli, Hari Orang Mati ialah memperingatkan kepulangan sementara ke bumi saudara mara dan orang-orang yang tersayang yang telah meninggal dunia. Perayaan ini diadakan pada setiap tahun pada akhir Oktober hingga awal November. Tempoh ini juga menandakan selesainya kitaran tahunan penanaman jagung, tanaman makanan utama negara. Keluarga memudahkan kepulangan arwah ke bumi dengan meletakkan kelopak bunga, lilin dan persembahan di sepanjang laluan dari tanah perkuburan ke rumah mereka. Hidangan kegemaran si mati juga disediakan dan diletakkan di sekitar kuil rumah dan makam bersama bunga dan kraf tangan biasa seperti potongan kertas. Penjagaan yang baik diambil oleh semua aspek dari segi persiapan kerana dipercayai bahawa orang mati mampu membawa kemakmuran
contohnya tuaian jagung yang banyak atau kemalangan, contohnya penyakit kemalangan dan kesulitan kewangan. Ke atas keluarga mereka bergantung pada seberapa memuaskan ritual tersebut dilaksanakan. Orang mati ini juga dibahagikan kepada beberapa kategori mengikut punca kematian, umur, jantina dan dalam beberapa kes profesion. Hari ibadat tertentu itu juga ditentukan oleh kategori ini, ditetapkan untuk setiap orang yang meninggal dunia. Pertemuan antara yang hidup dan yang mati ini mengesahkan peranan individu dalam masyarakat dan menyumbang kepada pengukuhan status politik dan sosial masyarakat orang asli di Mexico. Kesimpulannya, warisan budaya adalah merujuk kepada peninggalan artifak fizikal dan ciri tidak ketara sesebuah kelompok atau masyarakat yang diwarisi daripada generasi terdahulu, dikekalkan pada masa kini serta dipelihara untuk generasi akan datang. Warisan-warisan ini termasuk budaya yang tampak ketara seperti bangunan, monumen buku, hasil, seni dan artifak, dan tidak ketara adalah seperti cerita rakyat, tradisi, bahasa dan pengetahuan, serta warisan sebelum jadi dan biodiversiti yang penting. Bagi setiap negara juga terbentuk sebuah warisan budaya yang tersendiri dan mempunyai keunikan yang tidak ada pada negara lain. Warisan ini juga perlulah dipelihara agar dapat dinikmati oleh masyarakat pada zaman akan datang. Sekian, terima kasih.